Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kunana yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Ni kira sepatutnya bulan depan yang baru minjai kan, tapi disebabkan banyak masjid yang tak buat kuliah lagi. Pun begitu jaga SOP kan. Saya nak pesan beberapa benda lah tuan-tuan sambil-sambil ni kan, sambil-sambil ni sahabat-sahabat kita yang ikut live ni. Namanya isu COVID-19 ni macam tak habis lagi kan. Tak habis, jangan duk rasa selesa kan. Sebab yang dia ketegak orang ni tak boleh bincang kan. Ketegak orang ni memang tak boleh bincang kan. Tak boleh bawa bincang. Lah ni duk mai sampai masuk Penang hari tu, duk belah-belah Napoh tu kita boleh tahan kira lagi lah. Duk rasa macam mojoh lagi lah. Saya kuliah-kuliah belah-belah sana tu macam boleh tak saya nak tangguh Ustaz? Tapi mana tahu kot kan. Mana tahu mereka marah-marah lah. Tak apa Ustaz, takut apalah apa semua. Tempat tu tempat Napoh saja. Lah ni daripada situ sampai Melaka. Sampai Melaka, masuk Penang, masuk Kulim, mana mata tempat pergi. Jadi subhanallah Ustaz Syamad. Dan bukan setakat tu, dia bawa mai apa ni, dia bawa mai dia virus pasien baru yang dia dah mutate dah. Dia super spreader tu. Kalau dulu kita duduk macam satu meter tu distance tu, dia kira boleh selamat lagi. Lah ni kalau dia main duduk dalam tempat dalam guruk tu, ada kemungkinan kita boleh kena. Sampai macam tu. Dalam tu pun aduh tuan-tuan, ada nak cakap lebih pun marah. Tapi saya duduk bayang macam mana stresnya kawan tu kan. Tapi bagus juga dia bagi nama si Bagangga tu. Bagangga apa kan. Apa si Baji ke apa. Dan saya lihat sini. Kalau dia pun nama dia betul, teruk kita nak jawab. Jadi orang Islam. Kan dia pergi nama tempat dekat sana di India tu si Bagangga.
balik mai kat sini, aduh. Lepas tu disebabkan demikian, maka tuan-tuan, apa kita kena buat? Yang pertama, tuan-tuan ikut je, bagi kita distance lah. Tuan-tuan masuk mana masjid lah, tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan pergi shopping kompleks lah. Saya pun balok lah tuan-tuan, cerita betul-betul ya. Nak pergi tulis nama, Allah, malas kan. Ni pakai handphone ni, baru belajar pakai tuan, My Sejahtera tu pun tuan dah reti. Dia berkata, ustaz pakailah ustaz. Saya, macam mana saya nak buat ni? Saya bukannya terror sangat. Lepas tu belajar buat okey lah. Daripada duduk pergi pegang, setiap kali pegang pen, saya tak tahu siapa sebelum tu pegang pen tu, betul kan? Lepas tu lagi nak hand sanitizer, tuan-tuan pakai banyak-banyak, tuan-tuan, dia tak cantikkan kulit lah. Tangan saya dia jadi alergi, dia jadi gatai, tak boleh tuan-tuan. Jadi pakai tu. Lepas tu tuan-tuan tulis betul-betul ya. Sungguh tuan, tulis betul-betul. Tulis nombor tu bagi dia boleh tulis nombor tuan-tuan macam cacing kerawit. Macam tulisan Bangladesh pun tak boleh baca macam dia. Tulis elok. Tahu tak? Bukan saja-saja dia pun suruh tulis tu. Takdirlah, na'udzubillah min zalik. Kata ada orang yang hari yang kita mai tu, dia tu ada. Siapa-siapa yang kita tak tahu lah. Balik-balik dia pergi check, dia sakit-sakit, dia pergi check tengok, oh dia ni, dia kena COVID-19. Lepas tu dia akan dipatangkan history, dia pergi mana. Dia pergi tempat yang kita pergi. Faham tak? Ada kemungkinan tak kita kena? Kemungkinan kita kena. Lepas tu kita balik pula, pergi jumpa pula dengan keluarga kita, dengan anak bina. Saya lepas tak boleh nak trace kita ni. Lepas tu tulis pula nombor entah apa-apa. Dia siap salin nombor telefon kawan di atas. Dia perangai jahat. Dia kata apa? Tak larang nak tulis nombor telefon banyak sangat Ustaz, saya salin kawan nombor telefon atas. Betul. Ustaz bohong nama Ustaz sekat tulis ya. Bukan saja suruh tulis, ada sebab dia. Mak ni, lepas tu boleh nama betul-betul. Superman apa dah. Cerita Ultraman, Batman. Boleh telefon, Assalamualaikum, ni Ultraman lah. Kita apa memang marah pula kat polis. Ampun apa Superman. Ha? 300 ya, memang lah. Tuan-tuan, buat begitu-betul lah. Dia ada sebab dia. Nah, itu yang pertama. Lepas ni tuan-tuan yang main mengaji ni, tuan-tuan buat elok-elok, buat bagi betul-betul, bagi elok. Bukan saja-saja. Dan kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan pakai yang My Sejahtera tu, pakai handphone. Sekali ya tuan-tuan tulis nama pun nombor telefon, sudah. Yang tu lagi senang. Boleh tulis semua. Saya pun tak larat nak tulis nombor telefon, saya spread merata dah. Nak tulis pun lama-lama tulis banyak, dia jadi merapu, merepek-repek tulis tak apa-apa. Kau tu pun tak baca. Nombor 2 tuan-tuan, bila tuan-tuan main masjid, tuan-tuan pakai mask. Di masjid kan tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan pakai mask, tutup mulut. Kadang-kadang tambah-tambah kita takut. Saya ni duduk pergi merata-rata tuan, merata-rata saya pergi. Saya pergi merata, saya tak tahu saya berjumpa dengan siapa. Boleh jadi orang tu saya batuk bersin, tak main kenang dengan saya. Kadang-kadang saya punya batuk bersin dia kena dengan orang. Kita tak tahu. Kita pakai je mask. Kita lah ni pakai mask bukan pasal nak jaga kesihatan, kita pakai mask pasal 1000. Itu cerita dia. Kita pakai mask ni pasal 1000. Nilai ni 1000 saat tu yang saya pakai tu. Bukan cerita yang tu. Kalau tak kena 1000 pakai juga. Pasal sihat. Kita tak tahu lah. Saya takut sebenarnya. Takut. Yang ketiga tuan-tuan, masjid suruh buat sejadah mai. Ada satu masjid tuan-tuan, real-realnya. Kami masuk, itu ada solat jenazah. Siapa tak buat sejadah jangan masuk. Memang dia tak pergi masuk tu. Lepas tu tak boleh buat apa? Dia jual sejadah. Dia jual sejadah. Siapa nak masuk kan bayar saja RM10 sejadah. Tabung masjid dapat duit tabung, cerdik. Tuan-tuan, orang masuk orang bagi ya. Orang tak balik, ada balik. Apa lah tak balik lah. Tak ada dia masuk juga, tak dia bayar RM10. Dia tak ada duit, dia pinjam duit kawan dia. Ataupun kawan dia ada banyak duit lebih sikit, banyak duitnya beli 2-3 lain lagi. Tuan-tuan, tak pasal apa sejadah. Pasal nak lapik tempat sujud. Takut orang yang sebelum tu main sujud tempat. Dia kalau masjid tengah masjid, macam kita masjid ni tak ada tempat, tak ada tanda. So kita tak tahu taman-taman orang duduk, orang sujud, kita tak tahu. Setengah masjid dia tanda. Saya pun kadang-kadang saya pergi tempat, kalau kadang-kadang saya tak ada sejadah dengan saya, berhenti R&R ke apa, dia tanda tempat pangkah tu tempat jangan semayang tu. Tentu saya semayang. Sungguh. Tahu pasal apa?
Tapi tu tak ada orang sembahyang. Sebelah tu tempat yang dia tak tanda tambangkau tu. Oh, ni masuk live pula 3 orang semua. Sungguhlah logiknya macam tu kan. Kalau tempat yang depa biar tu memang depa tempat tu sembahyang. Berapa orang dah sembahyang kat situ? Berapa orang yang sujud tu dia bernapas kat tahun tu, dia kadang dia terbatuk ke ayat liuk dekat situ pun sebagainya. Lepas tu kita pula pergi sujud ngam-ngam lah tu. Nah, kalau bawa sejadah. Kata, kadang ada setengah tempat tu saya pergi masjid, dia buat, dia tulis sejadah yang besar, dia kata sejadah normal size, bukan sejadah kecil tu. Tahu pasal apa normal size? Pasal kadang-kadang bukan setakat muka, tangan kita yang dia buat virus. Kita pegang bekas tangan orang, kita pegang bekas orang. Tahu tak? Kita sujud, kita tak tangan kita kan. Kalau sejadah yang kecil dia cuma tutup muka kita tapi tak cover tangan kita. Maka pakai sejadah besar tu, memang sejadah tu khas untuk kita je. Macam ni tak apa. Setengah tempat tu memang dia khas. Dia boleh lapis sejadah. Masjid dia hampak sejadah, dia hampak sejadah. Itu sejadah masjid. Tuan-tuan bawa sejadah tuan-tuan bubuh atas sejadah masjid. Pasal apa? Pasal tadi sejadah tu ada orang lain sujud, yang kita tak tahu siapa sujud. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ada orang duduk singgah tambah masjid tuan-tuan ni. Orang duduk singgah semayang, asar tadi berapa ramai orang singgah semayang kita tak tahu. Kan? Jadi tuan-tuan, tu caralah kita nak buat macam mana? Ikhtiar dia panggil. Ikhtiar sampai satu hari nanti mau dah reda balik, kita balik macam biasa bagi kita. Nah, jangan dia buat ketegang kita tak boleh bincang lah semua tuan-tuan. Itu dah reda elok. Nah, dia balik mana pergi buka restoran ada. Aduh. Ha? Serabut lah cerita dah. Serabut. Kena kat dia. Yang seorang perempuan kat potong dia buang buah dekat dalam apa, keluar pada airport, dia kena tu kuarti 14 hari, dia gunting buah tu kajak tu. Dan semua kita geram kan. Dia selfish dia panggil. Depa pergi cari dia, tuan-tuan. Positif. Tu masalah. Positif. Yalah, pergi minum, pergi makan pun makcik tu kena berapa ribu tak? 8,000 ke apa makcik. Relax ya kena kan. Kawan ni yang dekat Kedah tu, yang dekat tu. Geng-geng peniaga kat situ semua, saman dia 1 juta. Pasal apa? Pasal dia punya pasal kami tak boleh berniaga. Kan? Tak apalah macam mana. Kita punya kita jaga macam itulah. Nah, tulis itu bagi betul elok-elok. Lepas tu jaga SOP kita elok-elok, jaga social distance. Orang tak jaga tuan. Saya duk travel pimai-pimai Allah tuan-tuan. Ha? Betul. Ha, tak apa, tak salam pun tak apa. Tak salam tak apa. Cium je. Cium janganlah. Tak apa, tak sabar biar tak salam sat tak apa. Yang kali nanti bila selesai sini kita salam. Kan? Ha, sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Nak buat macam mana? Ha, kita kalau boleh kita nak semayang jemaah apa-apa macam kita duk biasa buat dulu. Pahala banyak. Nah, tapi dah terhalang nak buat macam mana? Allah mesti akan bagi pahala. Jangan risau. Kita tak boleh nak salam, kita tak boleh nak peluk-peluk macam dulu, kita tak boleh nak cium-cium macam dulu. Tak apalah, sabar sat. Nanti bila semua dah selesai kan, sallallahu alaihi wasallam, kita balik macam biasa. Baik. Malam ni kita akan masuk pada hadis yang ke-32. Hadis ke-32, hadis menolak kemudaratan dalam Islam. Tu sesuai lah. Hadis ni memang ngam betul-betul lah. Sallallahu alaihi wasallam menolak kemudaratan dalam Islam. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Apa maksud dia? Daripada Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh memudaratkan, maksud jangan mudaratkan orang lain, jangan buat benda yang boleh mudaratkan, wala dirara, dan jangan balas kemudaratan dengan kemudaratan. Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dalam hadis ni. Siapa yang meriwayatkan hadis ni? Hadis ini diriwayatkan oleh, nama dia Abu Sa'id Sa'di bin Al-Khudri sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataupun dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri. Nama sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan nama dia. Dia ni
hebat tak hebat Abu Sa'id Al-Khudri ini dalam ranking perawi hadis yang paling banyak meriwayat hadis ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang kedua ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id Al-Khudri duduk dalam ranking yang ketujuh daripada sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia masih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dan waktu dia meriwayatkan hadis kepada para sahabat ataupun orang-orang yang ambil hadis daripada dia di kalangan tabi'in, tuan-tuan, orang tu untuk menulis hadis, melainkan dia suruh mereka untuk menghafaz hadis macam mana dia ambil daripada Nabi SAW dalam bentuk hafazan. Dia menghafaz hadis Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, biar ada 40 hadis yang kita muamalah dengan hadis ni. Maksud kita belajar, kita cuba untuk menghafaz dan kita cuba menyampaikan. Sebab kelebihan daripada menghafaz hadis, mari kita tengok. Apakah kelebihan daripada kita beramal dengan hadis-hadis ni? Dalam Allahumma salli ala sayyidina Imam Nawawi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man hafadha, macam mana perkataannya? Allahumma salli ala sayyidina man hafadha ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Siapa yang daripada umatku yang menghafaz, kalau sebut hafadha ni boleh jadi maksud dia menghafaz, boleh maksud dia menjaga. Dia al-hafiz yang kita sebut tu, yang hafal Quran ni, al-hafidujun, ni orang-orang yang menjaga al-Quran. Siapa yang menjaga al-Quran, siapa yang menjaga hadis, 40 hadithan, Nabi sebut 40 hadis min amri diniha, daripada urusan agama dia. Jadi kita belajar hadis, kita cuba untuk menghafal hadis, dan kita juga Allahumma salli cuba untuk menyampaikan hadis-hadis setakat mana yang kita reti, kita sampai. Kata Nabi SAW, ba'athahu Allahu yaumul qiyamah fi dhumratil fuqaha wal ulama. Maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat di tengah-tengah himpunan para fuqaha dan para ulama. Walaupun dia bukan ulama, tapi bangkit di padang mahsyar nanti, ulama semua, kelompok ulama, kelompok fuqaha, orang-orang yang faqih dalam agama, dia duduk celah-celah tu. Siapa? Orang yang menjaga ataupun menghafaz 40 hadis Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ba'athahu Allahu faqihan aliman. Dia akan dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah sebagai ahli faqih dan ahli alim. Dia waktu di dunia dia bukan orang faqih, bukan orang yang pandai, bukan orang yang alim, bukan orang yang faqih dalam ilmu. Tapi bangkit di padang mahsyar, dia sebagai orang faqih dan orang alim. Bukan duduk di kalangan mereka, dia tu faqih dan alim. Dalam riwayat kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi ke atasnya. Siapa yang jaga, Nabi SAW nanti akan bagi syafaat ke dia, dan Nabi SAW akan jadi saksi ke dia. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud lagi sedap, man hafadha ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Siapa daripada kalangan umatku yang menjaga atau menghafaz 40 hadis daripada urusan agamanya, kata Nabi SAW, qila lahu qul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Akan dikatakan kepadanya, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Masuk syurga pintu ni, silakan. Sini boleh, silakan. Yang ni boleh, semua boleh. Pasal apa? Dulu waktu hidup dia 40 hafaz hadis, menghafaz 40. Sebab tu tuan-tuan jumpa banyak hadis-hadis ulama simpun 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis Imam Nawawi, 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, ulama-ulama mutaakhir ini pun Syekh Fahmi Zamzam pun susun 40 hadis. Ulama pasal apa ulama susun 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis ni terkait dengan riwayat-riwayat menceritakan kelebihan menjaga 40 hadis. Dalam satu riwayat yang lain,
Man hafadha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha kutiba lahu zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Dia akan dituliskan dia tu dalam golongan ulama dan dihimpunkan bersama ulama dan orang-orang yang mati syahid. Oh, hebat tuan-tuan. Salih alaihi wasallam ini. Jadi di antara orang yang sahabat Nabi SAW yang sangat dia panggil apa? Bersungguh-sungguh dalam menghimpunkan hadis ni, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Dan dia bukan passion menulis, dia passion mengapai. Abu Sa'id Al-Khudri passion mengapai, dengar hadis hafal, dengar hadis hafal. Macam tuan-tuan orang minjai kan? Mau mengapai kan itu semua relax. Cuba tanya lagi habis gula lagi. Cuba baca hadis tadi. Oh, dia baca elok. Buat apa kan? Salih alaihi wasallam. Perli tu tak bagi. Baik, subhanallah. Ayahnya salih alaihi wasallam Muhammad Malik bin Sinan. Ayahnya nama Malik bin Sinan, syahid dalam perang Uhud. Ayah dia pernah pujuk Nabi SAW untuk Sa'ad ni ataupun Abu Sa'id ni ikut dalam peperangan Uhud. Tapi waktu tu dia baru umur 13 tahun dan Nabi SAW tak izinkan budak-budak untuk ikut. Budak-budak kecil, budak-budak muda ni untuk ikut perang. Dia 15 tahun ke atas Nabi bagi ikut. 15 tahun ke bawah Nabi SAW biasa tak bagi ikut, budak-budak lagi. Tapi ayah dia ni Malik bin Sinan ni suruh pujuk Rasulullah, bagilah anak saya ni masuk perang, pergi perang. Rasulullah tak bagi, dia kecil sangat. Rasulullah, anak saya ni dia tulang besar. Saya ni dia tulang besar Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW akhirnya setelah dipujuk, akhirnya Rasulullah SAW pun izinkan dia. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, dia mula berperang dalam perang Khandaq, perang yang lepas. Mula daripada perang Khandaq terus sampai 12 peperangan dia lalui dalam kehidupan dia. Dan di akhir usia dia, dia pesan kepada anak-anak dia, di antara kalam dia yang direkodkan, dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu dia duduk di perkuburan Baqi', dia kata, wahai anakku, apabila aku meninggal, kuburkanlah aku di sana. Dia tunjuk dekat kubur, dekat apa ni, dekat perkuburan Baqi'. Lalu dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada kat kubur aku ni, jangan iring jenazahku, jangan bawa api bagi terang, jangan engkau tangisi aku dan meratap, dan pula jangan engkau memberitahukan seseorang pun tentang aku. Dia punya tawaduk dia sampai macam tu. Tak mau orang duk ingat dia, tak mau orang kalau kita tak mau macam tu kan. Tapi para sahabat dia makam dia lain lah tuan-tuan, tak macam kita. Lepas tu kadang-kadang kita dengar perkataan-perkataan sahabat ataupun perkataan waliullah, kita tak boleh nak faham kenapa dia nak macam ni, tapi duduk dia macam tu. Dia tak ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 74 Hijrah ketika Daulah Umayyah, pemerintahan Khalifah Malik bin Marwan. Baik, itu sebuah sedikit maklumat tentang perawi hadis kita ni. Nama Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Janganlah, tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Baik. Tercatat dalam kata-kata Abu Daud, alim ulama fiqh telah mengeluarkan banyak hukum daripada hadis ini dan menjadikan dia sebagai salah satu kaedah fiqh. Istilah hadis, ulama berselisih pendapat mengenai maksud darah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Darar ni. Apa maksud dia? Makna yang sama, terdapat perbezaan di dalam makna kedua-duanya. Yang masyhur di antara kedua-duanya terdapat perbezaan. Dikatakan juga bahawa tentang makna kedua-duanya terdapat banyak pendapat. Moga-moga yang paling tepat darar itu ialah mendatangkan kemudaratan ke atas orang yang tidak menyakitinya. Nabi SAW sebut apa tadi ni?
La darara, la darara. Nabi kata, maksud darara tu apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mendatangkan mudarat kepada orang yang tidak menyakitinya. Orang tu tak buat apa-apa pun kat kita buat mudarat kat dia. Nabi kata jangan. Ni macam kes lah ni lah, macam kes ni. Orang duk relax je, kita pergi buat mudarat kat orang. Kita buat mudarat macam mana? Orang suruh kita kuarantin, kita pergi keluar. Dan ni sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, orang tak buat apa kat kita pergi buat kat orang. Dan kita jangan duk buat lagu tu. Jangan mendatangkan mudarat kepada orang yang tidak menyakitinya. Manakala dirara, ialah membalas kemudaratan terhadap orang yang melakukan kemudaratan ke atasnya dengan cara yang tiada dalam syariat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW cerita dua, la darara wa la dirara. Darara dengan maksud apa? Orang tak buat apa-apa kat kita pergi buat mudarat kat orang tu. Kita jangan. Yang kedua, apa dia? Orang buat mudarat kat kita balas balik mudarat kat dia. Nabi kita jangan. Boleh tu? Sembang bangguk boleh lah. Orang buat kat kita, tuan-tuan sekalian, orang buat fitnah kita, orang buat khianat kat kita, orang sakitkan hati kita, orang buat macam-macam kita kata, tak apalah, saya maafkan dia. Tak apa. Tak apa, saya okey je. Saya seronok orang buat macam tu kat saya. Aduh, kan kita lagu mana kan? Awak dia ingat dia punya buah dia saja. Kita punya buah dia tak tahu lagi. Itulah kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok perbincangan ulama berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan? Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, perkara-perkara yang kita, kalau kita buat tu lagi, boleh menyebabkan mudarat pada orang lain. Dengar elok ni, ulama susun kat kita, supaya kita jangan buat benda-benda yang macam ni. Perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Darar. Zahir atau nampak tujuan atau maksud untuk mendatangkan kemudaratan dalam dua rupa tindak tanduk, iaitu yang pertama, tindak tanduk yang dilakukan oleh si mukallaf. Ini kita lah, cukup 3 syarat mukallaf: Islam, baligh, berakal. Cukup dah ni semua dah ni, Islam, baligh, berakal kan? Kita mukallaf dia panggil. Tindak tanduk yang dilakukan oleh si mukallaf di mana beliau tidak mempunyai tujuan lain melainkan untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Jenis ini tidak syak lagi akan keburukan dan pengharamannya. Yang ni tak payah bincang, memang tahu dah. Saja buat nak bagi mudarat orang, saja buat nak khianat orang, saja buat nak ambil harta orang, saja buat nak bagi orang tu sakit, nak bagi orang tu susah, saja buat, yang ni tak ada bincang dah. Memang jelas dah yang ni diharamkan dalam syarak. Boleh faham? Yang kedua, tindak tanduk si mukallaf yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyarakkan, akan tetapi tujuan ini mengakibatkan kemudaratan ke atas individu yang lain. Nah, yang ni nampak dia buat tu betul, memang syarak bagi dia buat macam tu, tapi dengan dia buat macam tu, ada orang lagi yang akan terkena, akan dizalimi. Saya kita akan bincang macam mana dia maksud. Tapi kalau dia buat tu, kalau nampak macam buat tu, betul dia buat tu, tapi dengan dia buat tu akan ada orang yang dizalimi. Dia panggil indirectly. Yang ni pun bentuk kezaliman juga. Maksudnya boleh buat, bukan semua keadaan boleh buat. Kalau okey, maksud tak ada orang kena zalim, silakan. Tapi kadang-kadang benda tu buat, ada orang yang terkena dengan kezaliman tersebut, jadi zalim kat orang, maka jangan buat. Saya kita akan bincang. Baik, jenis yang pertama tadi. Jenis yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jenis pertama tadi,
jenis yang jelas-jelas terang-terang buat zalim kat orang ni. Apa dia? Yang pertama, contohnya kemudaratan dalam urusan jual beli. Buat zalim kat orang atas urusan jual beli. Ni tuan-tuan, hari ni kita belajar fiqh sikit. Benda-benda berkaitan fiqh sikit. Yang pertama, jualan orang dalam keadaan terdesak. Contoh. Maksud dia, di mana seseorang itu amat berhajat kepada barangan, tapi dia tidak mempunyai wang untuk membayar harganya. Lalu beliau mengambil barang ini daripada si penjualnya dengan tambahan harga yang lebih daripada harga yang ianya biasanya dijual. Seumpamanya membelinya dengan harga RM10, sedangkan harganya itu cuma RM5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda faham tak? Ada orang yang sangat terdesak. Contoh macam emas ni. Terdesak sangat ni. Kita ada stok emas ni. Nah, saya lihat emas muka. Tahu emas muka? Ismi Jafri. Emas muka tu tak bahasa Arab. Ya, siapa nama kamu? Emas muka. Emas. Harga, kalau harga biasa katalah satu sekeping RM1 contoh. Tapi disebabkan terdesak, tak ada stok ni kalau kamu rumah. Siapa nak ni? RM5. Siapa ni? RM10. Dia mengambil kesempatan dalam keadaan orang terdesak untuk menaikkan harganya, dipanggil zalim. Ni pernah tak jadi macam tu? Ada orang sakit ni, ubat tu ada kat dia aja. Ambil, boleh RM1,000. Nak sakit tak sakit ni? Sakit ambil. Faham tak ni? Mengambil kesempatan atas, dia panggil menimbulkan kemudaratan, buat zalim kat orang. Boleh faham tak? Larangan terhadap belian seumpama ini telah diriwayatkan sebagaimana telah dikeluarkan oleh Abu Daud daripada hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dan berkata, akan datang pada manusia satu zaman yang getir sehingga orang yang mempunyai kelapangan akan menggigit apa yang ada dalam tangannya, sedangkan dia tidak diperintahkan untuk melakukan demikian. Faham tak? Dia panggil apa? Sembunyi apa? Sembunyi stok. Ada orang buat panggil itu. Tengok ni harga simpan stok. Orang yang ada kelapangan. Orang Islam tak boleh buat gitu tuan-tuan. Orang Islam Allah larang buat macam tu. Kalau ada orang bukan Islam buat, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa. Tapi orang Islam tak patut buat gitu. Sebab ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau akan menjalankan urus niaga dengan orang-orang di dalam kesempitan dan kesusahan. Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang urus niaga seperti ini. Justru dalam urusan seumpama ini wujud ciri-ciri unsur-unsur keterpaksaan dan kezaliman. Orang beli sebab terpaksa walaupun dengan harga yang mahal. Dan dia tu yang punya kelapangan tu, dia telah menzalimi orang yang duduk dalam kesusahan. Dahlah orang tu susah, dia pergi bagi orang tu susah lagi. Hang nak, boleh, hang bayar lebih. Tapi saya tak ada duit, tak tahu, hang tak mau, you take it or you leave it. Ada orang lain lagi nak ramai. Tuan-tuan, orang ni terpaksa lah cari duit apa semua untuk beli. Dahlah dia tu susah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada urusan-urusan kematian satu tempat tu, Allah, itu satu kes. Dia dah suami meninggal, lepas tu dia pun tak kerja, duit pun tak ada apa semua. Ada nak buat pengurusan kematian, minta berapa ribu. You nak package berapa? 3,000, 5,000, dia dah jam. Kan? Jadi dia dah susah macam tu. Lepas tu nak bebankan macam tu pula. Lah ni banyak masjid yang dah ada khairat kematian lah apa semua. Kan? Dah banyak. Dah tak jadilah macam-macam tu. Dulu-dulu ni banyak sangat kekeh macam tu kan. Yang nak package berapa? Package 3,000 ke, package 5,000 ke, package apa? Nah, sepatutnya apa yang kita kena buat? Sepatutnya kita mempermudahkan urusan yang orang dalam kesusahan. Bukan kita menyusahkan dia lagi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Ismaili menambah dengan berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, in kana indaka khairun ya'udu bihi ala akhika, wa illa fala tazidannahu halakan ila halakihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Sekiranya engkau mempunyai kebaikan, maka kembalikanlah kebaikan itu kepada saudaramu, dan jika tidak, janganlah engkau menambahkan kemusnahan atas kemusnahan yang sudah ada pada saudara kamu. Kalau Nabi kata apa? Kalau kamu ni ada baik sikit lah, ada lebihan sikit, engkau bagi lebihan tu tolong pada saudara kamu.
Kalau kamu ada sikit kelebihan, sikit kebaikan, bagi kebaikan tu, kongsi kebaikan pada saudara kamu. Kata Nabi SAW. Kalau tak ada benda yang kita nak bagi kat orang tu, maka janganlah pergi menambah kesusahan atas kesusahan saudara kamu. Kalau tak boleh nak tolong dia, jangan menyusahkan dia. Saya faham betul lah. Faham ni? Kalau tak boleh nak tolong dia, jangan menyusahkan dia. Kawan tu dah duduk susah dah, hampir bagi susah lagi. Orang tu duduk teruk dah, duduk tak ada dah, pergi tambah bagi dia teruk lagi. Ni bukan ciri-ciri seorang mukmin. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, iaitu janganlah menambah kesusahan pada kesusahan yang sedang ditanggung oleh saudaramu. Yang paling sesuai dalam keadaan ini ialah menunaikan hajatnya dengan niat tabarruk, yakni bersedekah atau hadiah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Macam mana? Bila tengok dia susah, bukan pergi tambah harga, kalau boleh pergi sedekah bagi kat dia. Tak ada. Kita ada barang tu duduk dengan kita, dia tu susah, kata sakit lah, itulah ubat tu adalah dengan saya, boleh lah, tapi ubat tu mahal lah sikit, saya dah tak ada apa dah lah, macam ni pula keadaan dia. Nak buat macam mana? Tak apalah, ambillah kita sedekah pergi dekat dia. Dengan niat apa ni? Dengan niat untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri dia ni kepada Allah SWT. Nak buat macam tu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Tu salah satu daripada contoh disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil muamalah ataupun jual beli yang bercanggah daripada syarak ataupun dilarang dalam agama. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara lain tuan-tuan, yang pertama tadi kemudaratan dalam jual beli. Yang kedua, dia sebagai kemudaratan dalam berwasiat. Yang ni pun Nabi larang, jangan buat mudarat kat orang. Dalam apa ni? Dalam bab wasiat. Kemudaratan dalam bab wasiat ni ada dua jenis, kata ulama. Yang pertama ialah seseorang itu mengkhususkan untuk beberapa orang penerima wasiat, penerima warisan, satu penambahan atas bahagian yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, sehingga keadaan sedemikian memudaratkan lain-lain ahli waris akibat pengkhususan itu. Oleh yang demikian, syarak melarang sedemikian sekiranya lain-lain pewaris tidak meridainya. Sabda Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulladhi haqqi haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada setiap orang yang berhak itu akan haknya, maka tiada wasiat untuk si waris. Maksud daripada ini ialah seorang itu dia mewasiatkan tambahan tertentu kepada orang yang layak untuk menerima faraid dia nanti. Ada anak 5 orang anak, ada 2-3 orang anak yang dia bagi lebih dengan wasiat. Faham tak ni? Sebab tu wasiat pada ahli waris adalah perkara yang dilarang dalam agama. Kalau nak buat hibah waktu hidup boleh. Wasiat ahli waris tak layak terima wasiat. Sebab daripada ada peruntukan dia dah. Dia panggil apa? Faraid. Yang zalim ni macam mana? Pak tu, yang nombor 1 ni sebab rajin sikit, yang ni dia bagi rumah sikit, saya wasiat rumah tu bagi kat dia. Padahal rumah tu lagi akan jadi faraid. Faham tak ni? Ini ni ada duit lebih sikit ni apa, dalam duit dalam bank ni, yang ni 50% daripada duit ni wasiatkan kepada anak yang kecil sekali ni pasal sayang lebih sikit. Ya dah. Yang lain-lain tu disebabkan diwasiatkan bahagian tu pada orang tu, maka orang lain bukan dapat pada bahagian dia sebab dia telah diwasiatkan kepada orang tu. Maka sebab itu dilarang untuk seorang mewasiatkan kepada orang yang layak terima faraid, dia ahli waris. Dia apa? Sebab dia akan jadi zalim. Boleh faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Yang kedua, iaitu dengan berwasiat untuk orang ajnabi yang bukan termasuk daripada kalangan waris, yang akan mengurangkan dengan jelas hak-hak waris. Oleh yang demikian, syarak melarang wasiat yang melebihi daripada 1/3. Sama ada bermaksud untuk mendatangkan mudarat ataupun tidak, kecuali setelah diizinkan oleh waris-waris yang lain. Sabda Nabi SAW, "Ats-tsuluts wa tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu adalah banyaklah. Tak boleh pi wasiat
banyak-banyak daripada harta dia sampai mengurangkan hak yang patut diterima oleh waris. Ni yang mak ada, ni yang ayah ada, semua ni nanti mak ayah mati nanti semua ni bagi kat madrasah Ustaz Jafri je lah. Contoh tu bagi apa ingat. Faham ni? Boleh tak buat begitu? Boleh tak? Yang akan sah hanya 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta dia. Yang lain akan tetap turun kepada waris. Tak boleh. Faham ni? Nabi kata apa? 1/3 aja, dan 1/3 tu pun banyak lah. Jadi total berapa nilai harta yang dia ada, dia kata bagi berapa? Bagi 1/3. Total semua harta yang dia ada 1/3, macam mana yang dia nak apa ni, wasiat kan, selesaikan wasiat dia. Yang lebihnya tetap akan turun pada anak-anak dia. Dia faham tak? Ni tuan-tuan, ni benda-benda wasiat yang tuan-tuan kena tahu. Yang kita kena belajar bab-bab ni. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkemungkinan kemudaratan disebabkan wasiat itu membatalkan amalan-amalannya pula serta menghapuskan ganjarannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah 60 sanah thumma yakhdhuruhuma al-maut fayudharrani fil wasiyah fatajibu lahuman nar. Sesungguhnya seorang laki-laki dan wanita beramal selama 60 tahun, kemudian maut datang menjemput mereka, maka kedua-duanya telah mendatangkan mudarat akibat wasiat yang mereka perbuat, maka wajiblah neraka bagi mereka berdua. Kemudian Allah membacakan ayat sesudah dipenuhi wasiat yang telah kamu buat. Jangan sampai buat ibadat banyak-banyak, wasiat tak kena aja, habis padam pahala, kemudian masuk neraka. Faham tak ni? Itu tuan-tuan, jangan sampai tinggal dalam keadaan anak-anak tak ada apa-apa. Suruh juga ikhtiar, cari-cari, simpan, supaya kalau apa-apa berlaku kepada si ayah ataupun kepada orang si penjaga tu, nanti dia bila dia mati ada juga sikit peninggalan untuk survive anak-anak dan isteri dia. Ada. Lah ni tuan-tuan, ada takaful ke apa, tuan-tuan ambil lah. Takaful dia macam dia bentuk simpanan. Kan, simpanan sikit. Dia ada sikit caruman lah untuk kalau apa-apa jadi kat kita sekali ada hospital lah apa macam-macam kan. Lepas tu sekali bila dia kalau apa berlaku kat dia, ada sikit simpanan untuk paling tidak anak-anak dan isteri dapat survive sikit selepas daripada dia mati. Faham tak ni? Baik, Allah SWT, jangan duk buat wasiat sampai jadi menyatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mendatangkan mudarat akibat daripada wasiat adalah daripada dosa-dosa besar. Dia main hujung-hujung tua-tua, tuan-tuan, dia jadi sakit, dia jadi macam dia sensitif, dia melampau. Dia tua-tua, dia sensitif sangat. Anak-anak silap sikit, merajuk. Anak silap sikit, merajuk. Macam drama-drama Melayu pula, tuan-tuan. Drama semua ke orang kaya-kaya. Kita tengok drama ni tak ada orang Melayu miskin tu. Ni semua buat kaya-kaya gitu kan. Saya lihat semak 7 hari mencintaimu ke apa benda atas saya lihat. Dan habis cerah masjid punya cerita. 12 juta orang tengok tak ni waktu maghrib tu. Faham? Tanyalah ustaz berapa? 400,000. Tanyalah ustaz 400,000. Drama 7 malam tu, tuan-tuan. Tahu berapa orang tengok? 12 juta orang tengok. Drama Melayu tu siapa tengok? Drama Melayu siapa nak tengok? Melayu lah. Yang orang lain nak tengok kan? Kan? Waktu maghrib tu 12 juta. Berapa ramai orang lengah maghrib. Tak tahu aku dia berhenti awal ke, saya tak tahu lah dia tengok lagu mana. Saya tak tahu cerita tu habis pukul berapa. Dia nak tanya cerita tu habis pukul berapa? Habis pukul 8. Waktu maghrib lagu mana? Tuan-tuan, daripada 12 juta tu agak-agak ada tak berapa ramai orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup TV, pergi ambil wudu, nampak sejadah ataupun pergi masjid, lagi balik cerah lah, cerita tak ada. Habis lah. Berapa ramai orang yang boleh rakam? Dia kata kami daripada rakam saya, kita sangka baik. Yalah, berapa ramai daripada 12 juta yang boleh rakam?
Betul-betul berapa ramai orang yang lengah semayang sebab drama. Ada orang cadang, saya terbaca dekat dalam komen, dalam Tanyalah Ustaz sebenarnya live tu. Ustaz, siapa tak ubah aja, siapa tak ubah aja Tanyalah Ustaz pergi buat tu. Kerja petang. Dan pergi buat drama tu pukul 6.30 pagi. Tuan-tuan agak jadi mana? 12 juta tu pindah pukul 6.30 pagi, 400,000 tu pindah pergi 7 malam. Itu cerita dia. Tidak ni. Tak faham apa cerita apa ni. Dan bukan semua orang suka tambah drama yang cerita jenis pelaga orang, lagi best. Kalau bergaduh dengan mak mentua marah kat menantu marah menantu nikah lain. Oh, insya-Allah. Ni dia buat cerita macam tu. Allah, tuan-tuan, lagi meletup. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Buat jannah, fitnah akhir zaman dia panggil. Tapi jangan tuan-tuan cakap lebih-lebih, orang marah. Marah yang game mengaji pun marah. Ustaz ni berdengki dia kata. Tak tengok sudahlah tu selalu kata orang tengok, tak nak sebut lah. Nah, salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi bentuk kezaliman. Yang pertama tadi apa ni? Urusan jual beli. Yang kedua bentuk wasiat. Yang ketiga rujuk dalam pernikahan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud rujuk dalam pernikahan? Iaitu seorang suami itu merujuk kembali akan isterinya di dalam milikan atau penjagaannya dalam tempoh iddah dengan talak raj'i. Firman Allah, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Maka bolehlah kamu berpegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik, atau melepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka, yakni rujuk semula, dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan siapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menginayah diri dan mereka sendiri. Surah Baqarah ayat 231. Firman Allah lagi, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika inna aradu islaha. Dan suami-suami itu berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isterinya dalam tempoh iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dengan ayat ini menunjukkan bahawa siapa yang merujuk isterinya dengan niat untuk mendatangkan mudarat ke atas isterinya, maka dia dikira berdosa. Gambarannya ialah seorang suami menceraikan isterinya dan membiarkannya sehingga sampai pada tempoh terakhir sebelum tamatnya iddah, dan kemudian beliau merujuknya kembali isterinya, sedangkan beliau tidak ada langsung keinginan terhadap isterinya itu. Adapun perbuatan itu adalah semata-mata untuk memperpanjangkan iddahnya dan mencegah berlakunya perkahwinan atas isterinya. Oleh demikian, beliau tidak bergaul dengan isterinya sebagaimana pergaulan suami isteri. Berkemungkinan perbuatan itu sering dilakukan oleh si suami tersebut. Dia buat macam mana? Dia cerai isteri dia, kemudian dia biar tempoh iddah 3 bulan. Biar 3 bulan perempuan tu pun nak tempoh iddah. Dalam tempoh iddah talak raj'i boleh kahwin balik, kan? Lepas tempoh iddah dia kena akad nikah semula. Dalam tempoh iddah tu talak raj'i, dia boleh untuk kahwin balik dengan persetujuan dia. Kita kahwin balik. Mazhab Syafi'i, dia kena dapatkan konsen daripada isteri dia. Saya balik saya dia kata ya, kahwin, maksud terus balik dah, tak payah akad nikah balik dah. Sebab tu dalam tempoh iddah jangan keluar dari rumah perempuan. Kita kalau ada anak perempuan kita berkelahi dengan suami dia cerai je, pergi tarik handbrake depan rumah. Oh, ayah pilih ni juga. Oh, break tarik depan rumah. Hang masuk kereta lah ni, tarik anak dia. Masuk lari tak bawa balik ke rumah. Tak boleh. Anak perempuan jangan keluar, isteri jangan keluar dari rumah waktu tempoh iddah tu, sebab kok boleh baik balik. Yang kena keluar dari rumah siapa? Laki tu, bukan perempuan tu. Ni halau lagi dia, laki dia halau dia keluar. Tuan-tuan, lalu subhanallah saya simak dia biar dalam tempoh iddah tu, biar 3 bulan kawan tu duduk merana, seorang-seorang duduk teriak bucu katil. Tiap hari duduk sembang katil, sembang muka dekat tilam, kaki duduk buat guni tiap hari lagu tu lah, macam drama tu. 3 bulan tuan-tuan, kurui dah, tak makan apa semua. Hujung-hujung tu kita kahwin balik lah. Dia kahwin balik tu bukan sebab dia nak agama tu, tapi saja dia nak buat.
Sekali dia buat apa lagi? Lepas berapa ketiga, dia cerai balik perempuan tu. Kemudian dia biar pula tempoh iddah lagi 3 bulan. 6 bulan dia biar perempuan tu terkapai-kapai tu. Saya nak nasihat, tuan-tuan, jangan buat zalim kat isteri kita. Jangan buat zalim. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada di kalangan kita kadang-kadang orang mengaji. Nah, bila tuan-tuan Allahumma salli alaihi Muhammad, ada yang sampai blok, sampai biar isteri tak boleh nak kontak. Isteri nak cari. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang isteri kita buat, confront, cakap. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami dia kena bijak dalam menguruskan rumah tangga ni, seorang suami. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah yang berlaku dalam rumah tangga, settle, bercakap. Jangan sampai tak mau bercakap. Ada yang biar isteri berbulan-bulan tak bercakap. Ada kan? Kadang orang mengaji, saya sangat rasa tak seronok. Pasal apa buat macam ni? Pasal buat macam tu kat isteri? Dia cakap kasar dengan saya, Ustaz. Kalau dia cakap kasar dengan kamu, kalau dia layak untuk terima hukum dan selesaikan masalah. Kalau biar dia macam tu, tuan-tuan, sebab tu Islam kalau apa-apa jadi, kalau boleh waktu tu bicara, waktu tu lah bicara. Kalau apa-apa jadilah, apa-apa kes berlaku di kalangan orang Islam, kalau boleh waktu hari tu juga nak bicara. Pasal kalau dia salah, hukum dia satgi dia can carry on with his life. Kalau orang yang kena zalim pun dia dah dapat apa ni, bahagian daripada kezaliman yang orang tu buat, lepas tu he can carry on with his life. Ustaz, boleh bayang tak kalau dia ni, kes ni berlaku waktu ni, tiba-tiba lepas tahun, lepas 2 tahun baru nak bicara. Dalam tempoh tu, orang yang belum tentu melakukan kesalahan seolah-olah macam telah terhukum melakukan kesalahan dalam tempoh berapa tahun tu. Dia dibebankan, hang lah buat, padahal dia tak buat. Lepas 3 tahun lagi baru, dia telah didapati tidak bersalah, baru nak lega. Tapi dalam tempoh 3 tahun tu seolah-olah macam dia telah dibebankan dengan kesalahan tersebut. Zalim. Tuan faham tak ni? Sama juga dengan orang yang kena zalim. Dia layak untuk menerima apa-apa balasan, apa-apa maksud daripada kezaliman yang orang buat kat dia. Tapi disebabkan selama tempoh tu orang dia tak dibicarakan, dia seolah duduk dalam kezaliman tu tak berhenti-berhenti. Lepas 3 tahun baru nak ni. Kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan siapa-siapa, jangan buat macam tu. Kalau dia salah, okey, hukum dia, lepas tu settle balik macam mana biasa. Selesai. Tuan faham tak ni? Jangan buat zalim kat orang, kesian kat orang. Kalau rasa macam isteri kita tak boleh duduk dengan kita tak boleh ngam dah. Waktu sebelum kahwin lu, tak tahu kadang-kadang kahwin ni pasal apa? Sorry nak beli tiang sikit. Sungguh kan, kahwin nak apa daripada kahwinan sebenarnya? Lu nak kahwin sebab nak bahagia dalam hidup. Perkahwinan ialah untuk membahagiakan. Masing-masing support isteri kita, dan apa yang kita harap dari perkahwinan? 3 benda: sakinah, mawaddah, rahmah. Allah sebut dalam Quran. Itu benda yang kita nak pada perkahwinan. Sakinah apa? Tenang. Bila berlaku perkahwinan, sepatutnya jiwa kita tenang, jiwa isteri kita tenang. Tapi kalau masuk perkahwinan, serabut, ghaflah, maksud kita dah tak capai matlamat perkahwinan. Ada benda tak kena. Duduk relax-relax, seronok, syok, pergi masjid elok. Kahwin-kahwin, nak pergi masjid tak boleh. Gelisah tiap-tiap hari, sakit hati tiap-tiap hari, bergaduh tiap-tiap hari. Buat apa kahwin? Itu ni. Mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang. Dalam perkahwinan nak kasih sayang. Suami menzahirkan kasih sayang pada isteri, isteri menzahirkan kasih sayang pada suami. Kadang-kadang kasih sayang bukan sebut I love you. Kita mau tua-tua sebut I love you lagi. Dah Haji Sa'ad balik rumah, Assalamualaikum darling. Abah bini dia. Dah tidak malam-malam, I love you, sweet dream. Kan? Aduh, salih ala Muhammad. Tuan-tuan, sampai my certain age tak sebut dah macam tu. Tapi dia punya ambil berat tu, dia punya kan, itu penzahiran kasih sayang dengan perbuatan. Boleh. Tapi kalau tak ada, dia buat apa? Biar lagu tu, buat zalim lagi kat dia, dan tak bagi nafkah kat dia. Boleh. Tak fikir ke? Kesian kat orang. Yang ketiga nak apa tuan-tuan? Rahmah, belas kesian. Dalam perkahwinan ni dia ada belas kesihan. Sebab tu dalam perkahwinan tuan-tuan, dia hati bertemu dengan hati,
Waktu kita single seorang-seorang, hati kita milik kita seorang, kita boleh buat apa kita suka. Tapi bila kita dah berkahwin, hati dia tu milik kita, hati kita tu milik dia. Kita nak buat satu benda, kita kena consider apa yang ada pada hati dia. Dia nak buat satu benda apa, dia kena consider apa yang kita rasa. Sebab kita dah mula berkongsi hati. Itu perkahwinan. Kalaulah sampai kita mula-mula mungkin belum kahwin tak berjumpa ni, tak berasa macam tu, tak. Kita tak tahu sebab kita tak kahwin lagi. Kahwin-kahwin, udah baru nampak lah, serabut lah, baru aku tahu bini aku lagu ni, laki bini kata aku tahu lah, baru aku tahu laki aku lagu ni. Ingat aku okey, tengok kat Facebook bukan main lagi serban. Ni tengok kat Facebook bukan main lagi bersila kat masjid apa semua. Lepas-lepas kahwin tu dia baru tahu, masya-Allah kan. Tentang baru keluar semua dia punya Allah. Oh, tak boleh pi, tak boleh pi sangat. Masing-masing hati pun tak boleh nak pi lah. Tuan-tuan, isteri nak tunaikan tanggungjawab dia kepada suami dia untuk membahagiakan suami pun tak boleh lah. Ada orang tak boleh disentuh isteri dia. Isteri dia tak, suami dia tak boleh sentuh dia. Dia tak boleh, dia jijik. Tuan-tuan, benda hati tuan-tuan bukan boleh main-main tuan-tuan. Dia boleh, tak apalah, pelan-pelan sekali saya akan mula mencintainya, contohlah. Mana? Kalau kadang-kadang tak boleh, dia memang tak boleh. Kalau tak boleh tuan-tuan, Islam ada penyelesaian dia. Apa dia? Apa dia penyelesaian dia? Cerai. Sungguh. Suatu yang halal pada syarak Allah tak suka. Memang Allah tak suka, tapi dia halal pada syarak. Daripada masing-masing duk tanggung dosa. Suami tanggung dosa sebab tak mampu untuk bagi nafkah, isteri tanggung dosa sebab tuan-tuan duk faham nafkah batin tu apa? Kita faham nafkah batin tu apa? Senyum. Sebut nafkah batin, senyum. Nafkah batin itu bukan semata-mata seksual. Nafkah batin itu ialah menjaga perasaan si isteri, kasih sayang. Dan suami tak mampu nak bahagiakan isteri, tak boleh dah, tak boleh, keras. Tengok isteri pun tak boleh, isteri tengok suami pun tak boleh. Penyelesaian dia apa ni? Cerai. Start bina hidup baru. Biar dia untuk cari kehidupan dia, supaya dia boleh mendapat sakinah, mawaddah, warahmah dalam perkahwinan dia. Biar dia cari. Suami pun sama, isteri pun sama. Start new life. Dah kalau rasa tak boleh, kalau nak buat apa, nak bertahan lagi bila tiap-tiap hari kita duk menambah dosa. Suami tambah dosa, isteri tambah dosa. Suami tambah dosa, isteri tambah dosa. Faham tak? Itu saya nak sebut. Saya nak pesan, jangan buat zalim. Jangan zalim kat isteri, isteri jangan buat zalim kat suami. Itu salah satu daripada benda. Baik, kemudian kita akan sambung lagi. Pertemuan kita akan datang. Saya minta maaf sebab ada ni nak cerita tentang, kita baru bincang tentang satu bahagian saja daripada dia apa ni, dirar tu. Dia ada satu lagi yang darar tadi, satu lagi dia panggil dirar. Dirar, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Yang tu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Kena bagi ingat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang dimaksudkan dengan membalas kezaliman dengan kezaliman. Ada banyak lagi tuan-tuan ni, yang dirar ni pun banyak lagi. Menarik juga kalau kita sembang ni. Antara dia, saya bagi contoh kan, antara dia macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggali telaga berhampiran dengan telaga milik jirannya, lalu kering telaga jiran tu sebab dia korek. Tu contoh. Lagi membuka lubang udara dan bangunan yang tinggi. Dia buat bangunan tinggi, kemudian dia buka pintu satu yang dengan tingkap tu dia boleh nampak jiran sebelah, bilik rumah jiran sebelah dia. Ataupun dia membina bangunan yang tinggi sampai menghalang angin sampai ke rumah jiran sebelah dia. Tentu ni benda-benda yang kita kena ambil berat ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad melakukan sesuatu pada miliknya yang memudaratkan jiran dia. Milik dia. Menggoyangkan, meletakkan sesuatu yang berbau busuk. Berat, dukung kedengar tiap hari pemain apa lah rumah tak, buat kopi ke apa. Kan, salih ada jemaah tuan sebagai contoh. Banyak lagi tuan-tuan. Itu benda-benda yang kita boleh bincang insya-Allah pada pertemuan kita akan datang. Saya tanda tanya elok-elok supaya nanti
kita boleh sambung lagi apa yang dimaksudkan dengan kezaliman ke atas saudara kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.